keseorangan Cik Fred kita. Cik Fred Tadi Cik Fred kata kesunyian. Kesunyian kan. Moga-moga Datuk dengarlah ya, Datuk Amir. Cik Fred kata dia sunyi hari ni. Okey, Cik Fred selaku CEO GE Consult Asia Sdn Bhd, di mana apa yang kita nak kongsikan ya, kita lihat kerajaan amat serius ya untuk memacu ekonomi digital ya, apabila belanjawan 2020 ya yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan Lim Guan Eng dilihat lebih menumpukan kepada usahawan tekno ataupun teknopreneur sebagai sebahagian usaha dalam mendepani cabaran revolusi industri 4.0 ini. Jadi kita tengok kan jumlahnya memang besar dan dengan jumlah peruntukan yang besar dan juga beberapa insentif galakan, usahawan dilihat perlu mengambil peluang dalam melakukan perubahan serta melonjakkan ekonomi digital ini. Ya. Betul. Okey, jadi apa yang berlaku seterusnya pada golongan usahawan selepas belanjawan 2020 diumumkan? Jadi kita nak kongsikanlah tentang topik pada hari ini, strategi usahawan. Kalau anda ada sebarang soalan, anda boleh tinggalkan di Facebook Bernama Radio. Kita paparkan secara langsung temu bual kita pada petang ini dalam program Action Plan. Okey, baik. Cik Fred, over to you. Selamat pagi kepada semua. Selamat pagi ya. Memang kita excited lah dengan bajet 2020 ini. Sebenarnya pada pendapat saya rasa tema ini memang amat terbaik lah. Selama ini saya rasa tema ini berhasrat bertitle Shared Prosperity, kemakmuran bersama 2030. Jadi memang ada komen-komen jugalah, ramai komen juga. Tapi pada pendapat saya, terutama kepada usahawan, ya, bajet 2020 ini memang game changer. Sebab ia tertumpu kepada digital economy. Ya, so saya rasa take away memang ada ramai. Jadi saya rasa ada 3 yang poin yang paling penting hari ini saya nak sharekan lah. Terutamanya ialah tu peningkatan dana untuk meningkatkan kapasiti usahawan. Ya, sebab dana memang cukup. Ya, tadi saya yang cakap juga, memang kapasiti memang ada lebih. Dari segi apa? Digital economy. Yang pertama, maknanya digital ini boleh mempercepatkan proses bagi usahawan untuk memberi peluang untuk memasarkan ke pasaran yang lebih luas, supaya maknanya proses diefisiensikan. Lepas tu boleh buat pasaran ke luar negara. Inilah digital economy. Saya rasa kapasiti memang diberikan dengan sepenuhnya. Yang nombor 2, industri ini boleh juga mendapat dana yang dan sumbangan dorongan yang penuh. Nombor 3 iaitu usahawan wanita. Sebab sekarang kerajaan memang menggalakkan usahawan wanita supaya mencari peluang untuk membuat bisnes. Jadi inisiatif dana dorongan memang diberi juga dengan sepenuhnya. Apa kata lagi, bidang yang keempat, halal. Industri halal ini memang besar. Ya, growth rate dia memang double digit ya. Yang last saya rasa pun teruja digital content, iaitu animation, e-sports dan sebagainya. Nombor 2 dari segi take away iaitu bimbingan dan dorongan. Ekosistem ini memang mantap juga. Dari segi dana yang diberi, saya akan cerita lepas tu. Nombor 3 iaitu yang nombor 3 take away ialah 2% interest subsidi kepada usahawan. Maknanya pinjaman akan disubsidikan kepada usahawan. Nombor 1 iaitu usahawan wanita. Nombor 2 iaitu usahawan bumi putera. Jadi mereka boleh mengambil peluang ini untuk mendapat modal yang cukup
dan boleh memperluaskan pasaran mereka. Kadang-kadang 2%. Mungkin kita tak ketahui berapa sebenarnya. Katakan misalnya modal 1,000 dana, 2% potongan 20,000 setahun. Berapa jimat boleh kita dapat kalau selama 5 tahun? 100,000. Package yang menarik lah kan. Package yang menarik sangat. Maupun bidang tech ke, percintaan ke, ataupun apa-apa lagi lah. Jadi saya rasa ketiga-tiga take away ini memang lumayan. Saya bagi satu contoh. Smart Automation Matching Grant, ya, diperuntukkan kepada 2,000 partisipan sebenarnya. Maknanya 1,000 manufacturer dan 1,000 service companies boleh dapat benefit ini, ya, iaitu matching grant sebanyak 2 juta untuk satu syarikat. Maknanya usahawan sekarang boleh pakai grant ini untuk mempercepatkan proses. Sebab apa yang pandangan saya, pengalaman kita nampak sekarang, usahawan-usahawan tempatan kekurangan efisiensi. Itulah sebab disebabkan itu, jadi keputusan yang dibuat selalunya tak betul dari segi kewangan ke, produk sama ini boleh dipasarkan atau tidak, sama ada pricing ini dijadualkan sebegini ataupun cuma diskaun saja. Jadi keputusan ini boleh diefisiensikan daripada digital. Itulah software kita cakap. Jadi dengan ada ini, proses sudah efisien. Jadi keputusan yang betul. Jadi usahawan kita boleh buat pasaran ke luar negara. Ini cuma salah satu take away ataupun inisiatif yang diberi daripada kerajaan kami. Yang satu lagi iaitu matching grant, 50% matching grant kepada usahawan sebanyak 5,000 boleh diberi setiap syarikat. Maknanya boleh beli software. Jadi ambillah peluang ini untuk memperbaiki proses internal governance of your company. Baik, okey. Baik. Penting. Itu dia sangat menarik kan, kalau kita lihat memanglah peruntukan seperti macam Cik Fred bagi tahu, setiap bidang tu ada peruntukan khas yang disediakan oleh pihak kerajaan. Namun kan Encik Fred, kalau kita lihat ada juga sesetengah macam masyarakat kita ni, mereka nak mula berniaga tapi dia kurang informasi, kurangnya ilmu berkenaan dengan bantuan-bantuan yang disediakan oleh kerajaan ini. Jadi bagaimana maksud mereka ada niat, modal pun tak ada, tetapi sebenarnya ada bimbingan, ada pula dana yang boleh membantu mereka memulakan perniagaan. Saranan Cik Fred bagaimana untuk mereka yang sebegini situasinya ni? Soalan ni memang bagus sekali ya. Baru-baru saja kita terima satu panggilan daripada usahawan tempatan juga. Beliau nak buka kedai restoran. Sebenarnya dana sudah ada. Baik. Lokasi pun sudah cari. Jenama pun sudah dapat. Apa jenis produk yang dipasarkan pun sudah ditetapkan. Tapi mereka tak pasti macam mana mereka boleh ataupun tak pasti macam mana nak menjalankan perniagaan dia dengan betul. Sebab kalau tak ada business plan, sebenarnya kerugian memang boleh ada dialami juga. Dan banyak-banyak masalah jugalah. Itulah sebab kekurangan sebenarnya itu ialah business plan. Adakan action plan yang betul, strategi yang betul, business plan yang betul, baru boleh jalan dengan lancarnya. Ya. Jadi ke mana hala tuju tu untuk seseorang itu pergi dapat khidmat nasihat?
mereka boleh dapat, saya rasa boleh Google lah, try lah. Selain daripada GECB, saya rasa ada juga Platform lain, platform yang lain lah, kalau saya tak silap. Tapi ramai yang cari GECB kita lah, untuk dapat khidmat nasihat, untuk dapat nasihat kita, supaya untuk mengelakkan kesalahan yang selalu tindakannya. Ya, sebab tindakan ini memang salah satu angka boleh rugi besar. Baik. Okey. Baik. Betul. Bila kita dah tahu pengumuman dalam Belanjawan 2020 yang diumumkan pada minggu lalu. Ya. Apa persediaan yang boleh dilakukan oleh usahawan ini berdasarkan kepada apa yang dah dibentangkan dalam Belanjawan 2020 untuk para usahawan di Malaysia? Ini soalan yang seterusnya terbaik juga. Pada pandangan saya, maupun usahawan ada dana atau tidaklah kan. So platform mereka kena pastikan. Platform iaitu apa tau? Dalam bidang yang diceburi, maknanya sama ada cuma nak buat restoran kah, ataupun nak pergi bidang yang lain dengan masa yang singkat juga. Sebab usahawan-usahawan yang kita jumpa setakat ini ramai yang dream big, nak mempercepatkan bisnes dengan dalam masa 6 bulan 9 bulan, as soon as possible I want to be rich, so maknanya bidang itu kena fokus. Bidang itu memang kena fokus. So selain daripada itu, bila bidang sudah fokus, budget kena buat kiraan sendiri. Okay, so pada pandangan saya, kiraan ini sangat senang for takeaway hari ini. Biasanya kita budget macam ini, 40-40-20, 4-4-2. 40 untuk capex, 40% untuk opex, 20% balance-nya itu untuk marketing. So dengan struktur ini memang boleh jalan dengan baiklah. Jangan terlampau tinggi dari segi OPEX, sebab ada plan-plan yang kita jumpa dulu, OPEX boleh sampai tahap ke 65% ke atas. Itu sebenarnya tak betul lah. Tak betul. Jadi sebagai preparation untuk usahawan, struktur ini kena dibetulkan dulu sebelum cari dorongan ataupun bimbingan daripada konsultan ataupun sebagainya. Okey, baik. Itu dia kan, kalau kita lihat Belanjawan 2020, 8 bilion ringgit akan membantu institusi usahawan Bumiputera. Ada 1 bilion ringgit pula membantu pembiayaan perusahaan kecil dan sederhana PKS Bumiputera melalui syarikat jaminan pembiayaan perniagaan SJPP dan juga SME Bank dan pelbagai lagi. Okey, satu lagi perkara, pemula niaga yang nak bermula buat bisnes ni kan Cik Fred kan. Paling penting adalah dokumen yang disertakan, proposal itu sendiri. Proposal yang cantik dan tentunya dana ada peluang yang tinggi, ada peluang yang cerah untuk dapat. Betul. Penyediaan proposal itu sendiri. Okey. Tak semua orang ada skill itu. Kan kadang-kadang penerangannya kurang ataupun nampak macam bisnes tu bagus. Cukup. Ya, betul kan, nampak macam produk macam bagus kan, tapi ada yang kurang dekat here and there. Jadi bagaimana Cik Fred? Wah, ini sebenarnya apa dokumen yang diperlukan. Memanglah pitch deck ini yang penting, nombor 1. Selepas itu saya rasa financial memang kena dibetulkan jugalah. Tapi dari segi pitch deck ini, biasanya pada pengalaman saya, dia tak ada satu formula untuk semua bidang memang. Tapi yang betulnya, kalau saya tak silap, pitch deck ini boleh distrukturkan sebanyak lebih kurang 10 muka surat. Jadi dengan 10 muka surat ini, 10 muka surat dalam proposal tersebut. Proposal itu cukuplah dah. Tak perlu bagi panjang 80, sangat. 150, tak perlu juga. Sebab pitch deck ini memang penting untuk mencatat direction perniagaan anda. Jadi struktur ini sebanyak 10 muka surat itu sudah cukup. Jadi apa yang perlu diperkenakan pada pandangan saya,
pengenalan yang betul, Mm-mm. positioning yang betul, marketing yang betul, pricing yang betul, exit plan yang betul. Ya. Saya rasa dengan kelima poin ini, saya rasa pitch deck ini amat baiklah. Ringkas dan tepat pun tak ada masalah. Yang penting 5 poin tu ada. 5 poin ini yang kena ada. Walaupun grafik tak cun sangat katakan, Yalah. ataupun grammar pun kurang pun juga, Baik. tapi sekurang-kurangnya maklumat itu boleh dicapai. Okay. Maklumat apa itu? Dari segi yang dulu kita sebutkan kan, business plan kena bankable. Sebab investor boleh masuk, boleh melabur. Scalable, produk itu scalable, boleh dipasarkan ke luar negara. Ya, memang jago tempatan itu kena ditetapkanlah, tapi selepas itu kita What kena next ya? what's next Ya. kan. Scalable. Hala tujunya tu. Itulah sebab digital digital economy ni penting. Ya, sebab apa tadi yang saya sebut, proses itu kena didigitizekan. Kalau tak digitize, susah sebab keputusan input output kurang. Ya. So itulah yang pada pandangan saya sebenarnya pitch deck ini kena ada yang lagi satu bankable, scalable and marketable. Produk itu sustainable, maknanya produk sekarang hari ini saya keluar produk nombor 1. Bolehkah produk saya di market lagi dengan kategori yang lain? Misalnya kalau saya jual nasi lemak, so nasi lemak boleh saya pasarkan juga ayam, dan apa kata saya masuk juga lauk-lauk yang lain dan boleh diperluaskan dari segi business model. Bukan saja buat retail, boleh saya buat manufacturing, boleh saya buat produk bungkusan, frozen dan sebagainya. So perspektif yang kita lihat sekarang ini bukan cuma produk, sebenarnya business model. Ya, baru boleh capai tahap bankable, scalable and marketable. Tiga perkara yang penting untuk kita pastikan. Betul. Dalam paperwork kita tu pun itulah, kalau tebal macam 80 muka surat tadi itu tu, macam nak Siapa agreement nak rumah. baca? memang tak ada. Macam nak sign agreement rumah Itulah tebal dia. dia. Tak perlu pun 10 perlu. muka surat tetapi 5 Ringkas item. tu dah menarik. Betul. Okey, sangat menarik kan. Dan kalau kita dengarkan kan apa yang Cik Fred kongsikan ini, nak berniaga dia umpama satu formula yang Betul. diwujudkan. Kan memenuhi formula tersebut akan menghasilkan jawapan yang Berjaya lah. hampir excellent. Hampir excellent lah. Ya. Yang apa lagi kena tunggu ialah pelaksanaan itu saja. Sebab konsep sudah ada, formula sudah ada, action plan pun sudah ada, dicatatkan dengan jadual 1 tahun ataupun 5 tahun. Apa lagi tunggu? Pelaksanaan saja. Jalanlah ya, start Jalan. sekarang. Okey. Ya. Baik. Tapi kalau di GECB sendiri kan ada tak macam kelas ataupun ilmu diberikan bagi mereka yang nak buat paperwork, yang nak berani ke depan buat apa orang kata presentation, kemudian nak dekat dengan bahan-bahan digital ni, dan juga teknologi yang ada, macam mana? Betul. Selama ini kan kita tak pernah buat workshop selama ini. Tapi tahun ini saja kita mula fikir, sebab ramai klien ataupun usahawan yang jumpa kami perlu ilmu ini. Jadi saya pun rasa masa ini memang tepatlah. Kita sekarang tengah buat planning dan akan memperkenalkan workshop kita kepada para usahawan dari segi kewangan, marketing, branding, capitalism, ya, macam mana buat fundraising dan sebagainya. Kita akan kemukakan akan datang. Baik. Ya, akan Okey. datang. Baik. Dan satu lagi Encik Fred kan tentang penyerapan teknologi ni terhadap perniagaan-perniagaan yang kita lihat macam itu antara sarana daripada kerajaan kan ya. Dan adakah ada spesifik perniagaan yang sesuai penggunaan teknologi ni
ada setengah perniagaan memang tak sesuai langsung. Berlaku tak situasi seperti itu, Encik Fred? Tak semestinya pun. Ya, memang ini soalan yang betul lah, yang mantap juga sebenarnya. Ramai orang fikirkan kan digital, saya kena buat software, saya kena buat website dan sebagainya. Tapi kalau kita fikir secara mendalam, sebenarnya business model itu boleh dijadikan online juga. Yang baru-baru ini kita tengah jalan business plan bagi satu usahawan lokal, sebenarnya dalam bidang mereka construction. Oh, okay. So bila cakap construction, macam mana boleh online? Jadi memang ini satu breakthrough lah. So business model itu memang diubah suai, turn around. That's why we call turnaround consulting. So business model itu sudah di turn around kan. Jadi sebenarnya dari dulu business model yang lama, competitor sudah jadi customer lah sebenarnya. So betapa unik lah kalau kita boleh mengubah suai business model itu. Katakan. Maksudnya tak ada masalah lah. Contoh macam pengusaha chili. Kadang-kadang dia tak nampak macam apa yang perlu digitalkan dengan chili dia ni. Tapi mungkin platform dia tu pun boleh guna juga platform jangan itu boleh difikirkan bukan saja dari segi penjualan, tapi apa kata partnership dengan sesiapa through online, through software. Betul. Kan, kalau tak ada software, macam mana kita boleh tahu sumber kewangan, situasi, proses, situasi dan sebagainya, apa-apa saja. Ya. Jadi dari segi digital ekonomi tahun ini dan tahun depan, saya rasa memang ada peluang. Jadi usahawan sekarang maupun kalau bukan dalam bidang digital, fikirkanlah macam mana first. Itu point ialah proses diefisiensikan. Fikirkanlah. Ya. Fikirkanlah proses macam mana boleh double. Capacity sekarang katakan 10%. Bolehkah saya dinaik tarafkan 20%, 30%, 50%, 50% dan sebagainya. Okay. Bila proses ini diefisiensikan, okay, macam mana pula level kedua dipasarkan secara besar-besaran. Dan pada pandangan saya, digital memberi peluang yang sangat luas ya. Sangat luas. Baik. Dan di GECB, tim GECB akan membuka minda pengusaha-pengusaha, fikiran perspektif ya, dengan lain. Bukan cuma tadi yang saya cakap jual nasi lemak, cuma buka gerai atau kedai jual saja. Sebenarnya bukan. Banyak lagi dia punya cabang-cabang. Banyak cabang-cabang, channel dan sebagainya. Macam mana? Itulah sebab yang kita selalu cakap, berapa seksi business model anda. Okay. Menarik formula dia. Betapa seksi. Okey, baik. Kita nak tahu juga tentang penyerapan teknologi yang ada kalanya masih lagi tidak meluas dalam industri pembuatan dan juga industri perkhidmatan di Malaysia. Mungkin ada komen Cik Fred sendiri. Saya rasa digital economy ini memang diambil kira dan dititik beratkan oleh para usahawan-usahawan. So pada pandangan saya, beberapa digital produk kena diambil kira dan dititik beratkan. Yang pertama ERP, Enterprise Resource Program, ini kena diambil kira, dititik beratkan. Human Resource, Talent Management, sebab talent itu memang suka didapat. So software ataupun digital ini kena dibaiki, sebab ramai usahawan-usahawan hari ini tak ambil perhatian langsung, sebab mereka rasa HR ini tak penting. Ya. Nombor tiga yang last juga, iaitu strategi, business planning. Ini juga perlu didigitizekan. Dan dengan tiga-tiga ini, biar saya imbas semula, ERP, HR dan business plan ataupun strategi, dia akan
formkan satu supply chain yang mantap, iaitu dulu yang kita pun ada sebut sistem FRM, Financial Roadmap, Business Roadmap, BRM, dan HRM, Human Resource Roadmap yang betul. Jadi peluang sekarang sudah ada daripada bajet 2020 yang baru-baru diperkenalkan minggu lepas. Jadi ambillah peluang ini untuk membaiki proses-proses anda, terutama dari segi FRM, Financial Roadmap, Business Roadmap, dan Human Resource Roadmap. Ini memang penting. Kalau tidak, selama-lama ini kita boleh jadi jago kampung sahaja. So jadi kenalah lebarkan sikit kita punya pandangan tu agar boleh jadi jago antarabangsa. So sekarang kita boleh nampak yang sebelum ini Upin Ipin sudah jadi satu berita yang baik lah. Pencalonan sampai ke Oscar. Jadi digital content. This is one big thing, kita kena tengok dari sudut contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik. Baik, sungguh menarik apa yang dikongsikan oleh Encik Fred pada hari ini, strategi untuk usahawan-usahawan mengembangkan lagi, melebarkan lagi sayap perniagaan mereka. Okey, seiring dengan peruntukan yang boleh kita anggap sebagai mewah juga untuk pembangunan ekonomi digital sangat ni, mewah. diharap pemain industri terutamanya PKS dapat memanfaatkan sebaik mungkin, dan peniaga industri PKS juga perlu mempelajari bagaimana digital akan merancangkan lagi perniagaan masing-masing. Betul. Okey, baik. Apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi Encik Fred untuk ilmu pada minggu ini. Terima kasih dan majulah keusahawanan untuk negara. Ya, itu dia. Terus saja dengarkan kami di Pendaman Radio, stesen berita bisnes anda. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Setakat Ogos 2019, terdapat